Selamat sejahtera kepada semua murid. Apa kabar? Sehat? Okey, pada kali ini kita akan belajar bahasa Melayu SJK tahun 4. Okey, kemahirannya ialah kemahiran menulis, mengedit dan memurnikan ayat. Tema pada hari ini ialah kuasai sains, teknologi dan inovasi. 3.3.2 mengedit dan memurnikan ayat daripada aspek ejaan, tanda baca dan penggunaan imbuhan. Okey, sebelum kita memulakan latihan kita pada hari ini, lebih baik ataupun cikgu cadangkan kalian cuba subscribe, like dan share channel cikgu. Okey, kita mulakan. Okey, ini merupakan contoh ayat untuk kita edit dan murnikan. Okey, cikgu baca ayat ini. Perkembangan sains dan teknologi merujuk perubahan dan penghasilan alat-alat yang memudahkan kehidupan manusia seperti mesin basuh, komputer, televisyen dan sebagainya. Okey, jika kita lihat kepada petikan ini, bolehkah kita tahu apakah yang menjadi kesalahan bahasa? Okey, cikgu bagi contoh. Lihat. Yang berwarna merah itu mempunyai kesalahan tata bahasa ataupun kesalahan dari segi ejaan. Alat-alat. Apabila alat-alat, kalau tengok di bahagian atas itu, alat-alat tidak mempunyai tanda sempang. Alat-alat ialah kata ganda penuh atau kata ganda seluruh. Jadi, alat-alat ini perlulah diletakkan tanda sempang. Kemudian komputer. Komputer di atas ini ialah di warna putih di atas ini ialah bahasa Inggeris. Kemudian komputer di bawah ini sebenarnya bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Di atas ialah bahasa Inggeris, manakala yang betulnya kita menggunakan bahasa Melayu. Okey, televisyen. Kenapa itu salah televisyen? Okey, televisyen kalau kita tengok, okey ya. Penggunaan, okey, cikgu betulkan balik. Okey, kita tengok. Televisyen itu kita tengok kenapa ia salah. Okey. Kita tengok. Bagaimanakah tanda koma digunakan dalam ayat yang mempunyai kata hubung dan? Okey, kita baca. Penggunaan tanda koma digunakan sebelum perkataan dan, bukan selepas perkataan dan. Penggunaan tanda koma tidak perlu digunakan sebelum kata dan. Sekiranya ayat tersebut ialah ayat setara dan dikategorikan dalam kelompok yang sama. Okey, kalau kelompok yang sama, dia tidak perlu koma. Contohnya, kelompok yang sama. Apakah dimasukkan kelompok yang sama? Contohnya, emak membeli sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, sawi dan kubis. Apabila menulis kelompok yang sama, tidak perlulah kita gunakan koma pada sebelum dan itu. Okey, cikgu sambung. Penggunaan koma sebelum perkataan dan biasanya untuk kategori yang berbeza. Contohnya, saya membeli ikan, daging ayam, sayur, koma dan kad prabayar. Kad prabayar ini bukanlah makanan. Jadi dia berbeza. Tidak dalam kelompok yang sama. Jadi perlukan koma. Okey, penggunaan koma dalam ayat 1 betul. Penggunaan koma dalam ayat 2 juga betul kerana koma juga berfungsi mengambil oposisi dan sebagainya dan yang lain dan seumpamanya. Okey. Erti kata lain ialah, cikgu ulang balik. Erti kata lain ialah, apabila awak menggunakan koma, kalau ia sama dalam kelompok yang sama seperti ini, alat-alat. Yang ni semuanya adalah alat-alat. Jadi ia kelompok yang sama. Tapi kalau dia berbeza bukan dari kelompok yang sama, dia akan jadi kena letak koma. Okey. Seterusnya, tengok sains dan teknologi. Kenapa bukan huruf besar? Okey, kita tengok. Sains dan teknologi. Kenapa bukan huruf besar? Kita tengok contoh ini. Contoh ini cikgu ambil daripada PRM. PRM merupakan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Jika kita mempunyai masalah berkaitan dengan bahasa, kita boleh cari di prm.dbb.gov.my. Jadi anda boleh cari maklumat di sini supaya dapat merujuk jika tidak tahu apa-apa ya, tidak tahu sesuatu. Okey.
Cikgu bagi contoh. Kenapa sains dan teknologi itu huruf kecil? Okey, cikgu bacakan soalan dia. Salam sejahtera Tuan, saya ingin bertanya tentang penggunaan istilah matematik. Adakah penulisan istilah ini berbeza mengikut penggunaannya? Contohnya, mata pelajaran matematik dan konsep matematik. Bagaimana saya dapat mengetahui ini? Bilakah ia perlu ditulis dalam huruf besar? Terima kasih. Kita tengok matematik. Matematik ialah pelajaran di sekolah. Okey, tengok. Sama juga seperti sains, sama juga teknologi. Ada juga belajar teknologi kan? Sains. Kalau sekolah menengah ada sekolah rendah, sains saja. Kalau sains, adakah dia dieja dengan huruf kecil atau huruf besar? Okey. Matematik, jawapan dia ialah matematik dieja dengan huruf kecil kecuali nama mata pelajaran. Dianggap sebagai kata nama khas. Kalau mata pelajaran sains di sekolah, ia perlu ditulis dengan huruf besar pada awal perkataan itu. Okey, cikgu ulang, matematik sama seperti sains itu dieja dengan huruf kecil kecuali nama mata pelajaran dianggap sebagai kata nama khas dan dieja dengan huruf besar seperti bahasa Melayu, matematik dan sains. Itu huruf tertulis dalam huruf besar. Tetapi dalam ayat ini ia bukanlah berkaitan dengan mata pelajaran di sekolah. Jadi dia hanya menggunakan huruf kecil. Okay, faham ya? Jadi kesalahan yang pertama ialah tanda sempang bagi kata ganda. Kemudian ejaan dan juga tanda koma perlu berhati-hati. Koma perlu ada jika contoh-contoh yang diberikan tidak dalam kelompok yang sama. Sains dan teknologi jika ia mata pelajaran barulah dalam huruf besar. Okey. Kita terus pergi pada slide yang seterusnya. Okey. Cikgu baca dulu dan awak kesan apakah kesalahan pada ayat yang cikgu berikan ini. Faedah yang paling ketara terhasil menerusi sains dan teknologi adalah memudahkan urusan manusia di pejabat, di rumah dan di mana-mana sahaja. Okey, kita kesan. Apakah yang salah? Tengok. Kan cikgu sudah sebut tadi, sains dan teknologi. Sains itu jika mata pelajaran, barulah kita huruf besar. Kalau bukan mata pelajaran, dia huruf kecil. Okey, jelas? Yang ini mudah saja. Seterusnya. Okey, sains dan teknologi turut memudahkan komunikasi atau perhubungan sesama manusia. Penggunaan internet, tengok cikgu merahkan internet itu. Membolehkan kita berhubung dengan sesiapa sahaja di pelosok dunia ini menerusi satu sentuhan jari sahaja. Kita tengok, apakah kesalahan bahasanya? Adakah satu saja? Adakah internet itu saja? Kalau internet, apa kesalahannya? Kita tengok. Okey, tengok. Ada 3 kesalahan. Sains. Kenapa ia salah? Tadi kata sains itu kalau mata pelajaran baru huruf besar. Tapi ingat, bila permulaan ayat, perkataan ataupun kata yang huruf yang pertama mestilah huruf besar. Jangan lupa. Dan kemudian internet perlulah huruf besar. Dia. Kerana apa? Nanti cikgu beritahu. Dan ejaan pelusuk. Pelusuk bermaksud ke seluruh dunia. Jadi perkataannya ialah pelosok. Itu paling bertepat sekali. Okey, kenapa internet itu ejaannya perlu huruf besar? Okey, kita tengok. Semak pada PRM. Cikgu semak pada PRM. Okey. Semak ya. Cikgu bagi highlight sikit. Okey. Perkataan internet ditulis internet atau internet. Huruf besar atau huruf kecil. Saya pernah diberitahu bahawa perkataan tersebut perlu ditulis dengan huruf I besar sama ada di awal ayat atau di pertengahan ayat. Apakah jawapan yang diberikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka? Okey, jawapannya ialah internet ialah kata nama khas. Oleh itu, huruf awalannya hendaklah ditulis huruf besar walaupun di pertengahan ayat. Jadi internet ialah kata nama khas. Kata nama khas perlulah huruf besar. Jadi jangan terlupa ataupun cikgu sudah beritahu, cikgu harap semua orang akan boleh ingat. Okey, kita terus pada seterusnya. Okey. Sektor pendidikan turut menerima tempias pengenalan sains dan teknologi. Penggunaan komputer menjadikan proses pembelajaran dan pengajaran di sekolah lebih
menarik dan efisien. Kita tengok apa kesalahannya. Cuba teka ataupun cuba kesan. Berapa kesalahannya? Okey, sudah dapat kesan? Okey, cuba tengok imbuhan pula ataupun ejaan. Okey, cuba kita tahu. Okey. Apakah kesalahannya? Okey, dua saja. Pembelajaran. Kesalahan pertama ialah cikgu betulkan pembelajaran. Ini ialah imbuhan dan efisien. Efisien ialah ejaan. Atas ialah bahasa Inggeris, bawah ialah bahasa Melayu. Jadi kena perlu berhati-hati. Jika tidak tahu, boleh tengok kamus. Boleh rujuk kamus. Awak efisien tu awak boleh rujuk kamus. Kamus bahasa Melayu lah. Jadi awak boleh rujuk ya. Okey, seterusnya. Okey, cuba tengok. Penciptaan pelbagai jenis mesin dapat menggantikan tenaga wanita dalam menguruskan rumah tangga mereka seperti mesin basuh, periuk elektrik dan pemisah makanan. Cuba tengok. Penciptaan. Jadi kesalahannya satu dari segi ejaan, menggantikan kata imbuhan dia. Kesalahan elektrik. Itu bahasa Inggeris, ini adalah bahasa Melayu. Okey, cuba tengok penggunaan mesin basuh, periuk elektrik. Dia mungkin sama. Adakah ini salah pertama? Cikgu betulkan. Cuba tengok. Adakah dia sama dalam kelompok yang sama? Koma ini. Adakah contoh yang diberikan kelompok yang sama? Cikgu baca balik. Penciptaan pelbagai jenis mesin dapat menggantikan tenaga wanita dalam menguruskan rumah tangga mereka seperti penggunaan mesin basuh, periuk elektrik dan pengisar makanan. Cuba kesan balik. Di sini cikgu sengaja bagi supaya awak tengok. Adakah betul koma diletakkan di sini? Adakah ia semua satu kelompok? Okey, jawapan dia ya. Yang ini semuanya mesin. Jadi ia merupakan satu kelompok. Okey, kalau begitu kita kena betulkan kesalahan ini. Okey. Kita tengok. Kita betulkan kesalahan ini. Okey, kita jangan letak koma. Cikgu sengaja nak pastikan awak faham atau tidak. Okey. Cuba tengok. Okey. Jadi ini yang betul. Penciptaan pelbagai jenis mesin dapat menggantikan tenaga wanita dalam menguruskan rumah tangga mereka seperti penggunaan mesin basuh, periuk elektrik dan pengisar makanan. Semuanya ialah dalam kelompok sama, mesin. Jadi tak perlu ada tanda koma sebelum dan. Dan di sini ada dua kesalahan penciptaan menggantikan elektrik. Okey, pada hari ini cikgu nak awak buat cikgu telah merahkan kesalahan bahasa pada petikan yang cikgu berikan ini. Cikgu baca. Sains dan teknologi membawa 1000 kesan positif pada manusia. Walau bagaimanapun, terdapat pihak yang melihat sains dan teknologi sebagai suatu perkara yang menjadikan manusia semakin malas. Oleh itu, setiap lapisan masyarakat hendaklah menggunakan kemajuan sains dan teknologi dengan sebaiknya. Okey, cikgu telah warnakan yang warna merah ini ialah kesalahan dari segi ejaannya mungkin huruf besar ke, adakah kata nama am atau nama khas. Cuba tengok imbuhan dia, kesalahan ejaan. Cuba lihat. Kalau tidak faham, boleh ulang balik video ini ataupun boleh melihat pada kamus. Adakah ejaan itu betul? Adakah ejaan ini bahasa Inggeris atau bahasa Melayu? Okey, jika awak sudah boleh buat ataupun sudah faham, kalian boleh buat di Google Classroom dalam Google Form yang cikgu sediakan untuk tahun 4. Okay, terutamanya pada tahun 4 BINUS. Awak boleh buat di situ, hantar dan cikgu akan semak. Adakah jawapan anda ataupun kalian betul atau salah. Jika sudah bersedia, boleh buat di Google Classroom. Okey, selamat mencuba. Jangan lupa, bila buat itu, tulis dengan berhati-hati supaya tidak melakukan kesalahan. Jika tidak faham, cuba lihat kamus ataupun ulang balik apa yang cikgu ajar pada hari ini. Okey, sekian. Terima kasih.